Sabah merupakan antara negeri yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 dan negeri itu juga merupakan antara penyumbang utama negeri yang menambah statistik terhadap angka jangkitan COVID-19 terutamanya ketika negara sedang dilanda gelombang ketiga. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nurhisham Abdullah sebelum ini ada menyatakan bahawa 35 daripada 44 pesakit yang telah meninggal dunia dikesan mempunyai virus COVID-19. Maksudnya COVID-19 itu hanya dikesan selepas pesakit telah pun meninggal dunia. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini bersama di talian ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin. Beliau merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan UMS. Prof, macam mana kita nak memahami kes COVID-19 ini yang hanya dapat dikesan apabila setelah pesakit tersebut meninggal dunia? Terima kasih Hakim. Lebih baik saya kongsikan dulu apa itu yang dimaksudkan dengan broad index atau seperti mana yang Hakim beritahu tadi, DID yang telah dinyatakan dalam laporan Ketua Pengarah Kesihatan. Broad index ni juga dikenali dengan death on arrival, DOA, sama sajalah. Dia menggambarkan situasi di mana pesakit didapati sudah tidak mungkin dapat diselamatkan lagi atau boleh dikatakan secara klinikalnya sakit ini sudah matilah. Semasa mereka tiba di hospital ataupun untuk mendapatkan sebelum mereka mendapatkan rawatan yang sempurna. Jadi itu adalah maksud broad index secara ringkas. Jadi saya harap dengan makluman ini jadi semua akan lebih celik dan faham tentang perkara ini. Baik, saya berbalik kepada soalan Hakim tadi. Kes-kes jangkitan COVID-19 ini seharusnya dapat dikesan dengan lebih awal melalui saranan-saranan atau prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh KKM seperti melakukan saringan, swab test, peka dengan gejala-gejala seperti demam, sesama dan sesak nafas. Tempoh inkubasi COVID-19 juga selama 14 hari itu sebenarnya memberi ruang yang cukup bagi seseorang individu yang bergejala untuk tampil mendapatkan bantuan dan rawatan. Walau bagaimanapun, ini banyak bergantung kepada persepsi individu ataupun masyarakat itu sendiri tentang prosedur-prosedur awal dalam saringan, proses kuarantin dan rawatan yang bakal mereka terima terutamanya apabila mula dikesan positif COVID-19. Kalau dilihat, saya bawa audiens semua, kalau dilihat dalam gambaran semasa yang diberikan di dalam media-media sosial atau diviralkan dalam media-media sosial, kebanyakannya memaparkan seolah-olah prosedur saringan dan rawatan COVID-19 ini adalah begitu trauma dan menyakitkan, begitu traumatik dan menyakitkan. Ini sudah pasti akan mempengaruhi persepsi awal sakit-sakit ataupun mereka-mereka yang terkesan dengan COVID-19. Selain daripada itu, tekanan sosial ekonomi juga menjadi salah satu antara faktor penghalang untuk mereka yang bergejala ini untuk tampil lebih awal mendapatkan rawatan. Inilah puncanya yang saya rasakan banyak menyumbang kepada numbers of BID tadi, iaitu broad index tadi. Terutamanya bagi ahli keluarga, bagi ahli keluarga yang menjadi ketua, dalam sebuah keluarga untuk mendapatkan pendapatan, of course dia akan rasa terjejas. Kalau dia lapor nanti dia kena kuarantin, ini akan menjejaskan pendapatan keluarga dia. Prof, kalau begitu, adakah kita boleh membuat kesimpulan ringkas bahawa kebanyakan kes broad index ini bukan disebabkan oleh kekurangan proses ujian saringan tetapi lebih kepada tahap kesedaran masyarakat itu sendiri? Pandangan peribadi saya, begitu. Sebab kalau dilihat apa yang ada dengan fasiliti, dengan kemudahan prosedur yang telah dibangunkan oleh kerajaan, oleh kementerian, oleh MKN dan oleh agensi-agensi yang terlibat, saya rasa sudah mencukupi. Cuma persoalan dia
bagaimana kita mengawal isu-isu seperti perkara-perkara berita palsu, fake news dan sebagainya yang dipamerkan di dalam media massa atau media-media sosial, maksud saya, media-media sosial ini. Yang inilah yang banyak mempengaruhi untuk masyarakat tampil ke hadapan apabila mereka bergejala. Kalau dilihat secara realitinya, pesakit-pesakit ini hanya akan tampil memaklumkan keadaan sebenar, status kesihatan mereka apabila sudah di tahap kritikal. Yang inilah yang saya katakan tadi, saya kaitkan dengan BIT tadi. Bila sudah tahap kritikal, maka banyaklah faktor-faktor lain lagi seperti ada pula sejarah penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, hypertension, ada penyakit-penyakit respiratory dan terutamanya bagi golongan-golongan warga emas. Yang ini cukup terkesan dan kalau nak dikaitkan juga keputusan-keputusan ujian saringan juga mempengaruhi sebab apabila keputusan ujian saringan ini lambat dikeluarkan terutamanya dalam gelombang yang ketiga baru-baru ini bila bilangan kes tiba-tiba memuncak ataupun mendadak Prof, di mana Prof, maaf Prof. Prof, maaf mencelah. Tapi dalam masa sama, boleh ringkaskan apa cadangan untuk kita menangani perkara ataupun isu brought in death ini agar ia tidak menjadi terlalu terlewat untuk mengesan ataupun mengekang COVID-19 ini? Baik, saya ada 3 cadangan yang mungkin boleh kita sama-sama lihat atau sama-sama pihak agensi tertentu. Pertama, perketatkan pemantauan media sosial dalam penyebaran maklumat berkaitan COVID-19 ini, terutamanya tentang proses-proses SOP, saringan dan sebagainya. Sebab kalau maklumat-maklumat ini tidak tepat, ini yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat untuk tampil apabila dia sudah bergejala. Yang kedua, masyarakat perlu diberi kefahaman bahawa proses saringan, proses kuarantin dan sebagainya bukan satu proses yang begitu traumatik. Dan akhir sekali, bagi saya, hubungan baik antara kementerian, kerajaan, MKN, kerajaan negeri, Kementerian Kesihatan, NGO, Barisan Hadapan sangat-sangat terbaik. Ini perlu diteruskan yang untuk memastikan penurunan kes ini berterusan.